wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dzakkirni ma nusitu. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siar, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan untuk kita sama-sama hadir ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah mengizinkan untuk sama-sama kita duduk lepas maghrib mendengar tazkirah, mendengar kuliah maghrib. Moga-moga dengan demikian Allah menurunkan rahmat, menurunkan keberkatan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita masih berada dalam bulan Syawal ini. Aura hari raya tu masih kuat lagi. Masih banyak lagi rumah-rumah terbuka, tak berakhir lagi Syawal. Jadi moga-moga sunnah dalam puasa, sunnah dalam bulan Syawal, iaitu berpuasa 6 pada bulan Syawal tu bolehlah kita mulakan pelan-pelan. Jangan nanti bila berakhir di Syawal kita tak dapat pun fadilat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti berpuasa 1 tahun. Man sama Ramadana summa atba'u sitan Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa satu tahun. Jadi moga-moga kita bajet-bajetlah waktu kita masing-masing kan, dengan open house-nya, open pejabatnya kan, open macam-macam jenis open lah musim Syawal ni. Yang kita tertinggal lah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Pengajian kita yang terakhir ialah pada 3 hari bulan 2 3 hari bulan 2 2023, bulan 2 yang lalu. Dah masuk bulan 5 dengan Ramadannya. Dengan sebelum Ramadannya kita ada beberapa masyaqqah. Jadi dah beberapa bulan kita tertinggal. Jadi pengajian kita ini ialah pengajian dalam ilmu al-qiraat. Ilmu al-qiraat, ilmu apa? Iaitu ilmu bacaan al-Quran. Ilmu bacaan al-Quran. Jadi kita telah membicarakan tentang beberapa jenis bentuk-bentuk bacaan, yang mana apabila disebut qiraat tu, bacaan al-Quran itu dia tidak boleh lari daripada beberapa perkara penting. Apabila disebut qiraat ini, qiraat ni maksudnya bacaan, bentuk-bentuk wajah bacaan al-Quran. Jadi bila disebut qiraat tu dia akan berpecah kepada 2 bahagian yang besar. Ada disebut sebagai qiraat 10 yang kecil, disebut sebagai asyarah sughra. Ada disebut sebagai qiraat 10 yang besar, asyarah kubra. Dia qiraat ni ada besar dan juga kecil lah bentuk bacaan. Asyarah sughra dan juga asyarah kubra. Sughra kecil, kubra besar. Kalau dikatakan qiraat 10 yang kecil tu, dia akan merujuk kepada 10 orang imam. Dia ada imam. Yang pertama iaitu Imam Nafi'. Yang kedua Imam Ibnu Katsir. Yang ketiga Imam Abu Amr al-Basri. Yang keempat Imam Ibnu Amir. Yang kelima Imam Asim. Yang keenam Imam Hamzah. Dan yang ketujuh Imam Al-Kisai. Jadi 7 imam ni lah, yang mana setiap imam ni ada 2 orang perawi. Nafi' ni dia ada 2 orang perawi dia, Bazi dan juga Qumbul. Ibnu Katsir, Nafi' dia 2 orang perawi dia, Nafi' Qalun dan juga Warsh.
Ibnu Kasir dua orang perawi dia, Bazi dan juga Kumbul. Ibnu Amir juga dia ada dua orang dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. Ibnu Amir dua orang perawi dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Asim dua orang perawi dia, Hafs dan juga Syu'bah. Jadi yang biasa kita baca tu dekat sinilah, Hafs, bacaan kita yang biasa ni, Hafs. Ini bacaan kita yang biasa. Kemudian Hamzah ada dua orang perawi dia, Khalaf dan juga Khalad. Kemudian Al-Kisai ada dua orang perawi dia, Abul Haris dan juga Duri Al-Kisai. Jadi tujuh orang imam qiraat inilah yang disebut sebagai Tariq Syatibi. Tujuh ni disebut sebagai Tariq Syatibi. Ini Syatibi. Yang dikatakan Tariq Syatibi, tujuh. Ini kita katakan tadi ada 10 orang imam. Kemudian dia ada tambah 3 lagi. Yang ke-8 Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far ni ada dua orang perawi dia, Ibnu Wardan dengan Ibnu Jammas. Yang ke-8, imam yang ke-8. Kemudian imam yang ke-9 ialah Imam Ya'qub. Ada dua orang perawi dia, Ruwais dan juga Ruh. Kemudian imam yang ke-10 disebut sebagai Imam Khalaf Ashir. Khalaf Ashir, dua orang perawi dia, iaitu Ishaq dan juga Idris. So 10 orang imam. Yang dikatakan 10 yang kecil ni tadi kan, 10 yang kecil ni tadi, ni 10 orang imam. 7 ni disebut sebagai Syatibi. Orang kata Tariq Syatibi. Tariq ni jalan lah, kalau kita katakan mazhab Syatibi punya mazhab, jalan-jalan Syatibi. So kita bacaan kita yang biasa berada pada Hafs dalam situ. Kemudian 3 orang imam lagi yang start daripada 8, 9, 10 ni, ini disebut sebagai Tariq Durrah Al-Mudiyah. Durrah. Yang 7 ni Syatibi itu Imam Syatibi. Yang Durrah ni merupakan daripada Durrah ni Imam Ibnu Jazari. Dia Imam Ibnu Jazari. So rangka itu baru qiraat 10 yang kecil. Ni kita nak refresh balik lah. Saya dah tulis dah juga ni dulu. Cuma kita kena ingat balik, kadang kita lupa balik. Apa beza dia? Dia ada qiraat 10 yang kecil, kemudian dia ada qiraat 10 yang besar. Beza dia dari sudut apa? 10 yang besar ni sama juga. Imam dia ni 10 ni sama. 1 Imam Nafi', 2 Imam Ibnu Kasir, 3 Imam Abu Amru Al-Basri, 4 Imam Ibnu Amir, 5 Imam Asim, 6 Imam Hamzah, 7 Imam Kisai. Sampai 7. Kalau yang kecil ni tadi disebut sebagai Syatibi. Kalau yang besar ni, qiraat 10 yang besar ni, dia terus saja. Dia terus. Yang ke-8 Imam Abu Ja'far, yang ke-9 Imam Ya'qub, dan yang ke-10 Imam Khalaf Ashir. Jadi 10 ni setiap seorang ni ada 2 juga perawi dia, serupa juga. Kalau yang ni disebut sebagai Tariq Tayyibah. Tariq Tayyibah. Disebut sebagai Tariq Tayyibah. Tak apa lekat dia punya tulisan ni. Tariq Tayyibah. Apa beza dia? 10 kecil. Kalau yang 10 yang besar ni, dia ni disusun oleh Imam Ibnu Jazari. Kalau 7 ni disusun oleh Imam Syatibi. Yang 3 bawah ni, 8, 9, 10 ni, disusun oleh Imam Ibnu Jazari juga. Beza dia dari sudut apa? Qiraat 10 yang kecil yang besar ni adalah dari sudut sanad dia, turuk dia. Dia punya susul galur riwayat yang dibawa. Kalau Syatibi ni dia punya sanad dia satu kepada satu orang, kemudian kepada satu orang lagi, kepada satu orang lagi.
So satu orang lagi, satu, maksudnya satu, seorang. Kita baca Hafs an Asim kan, jadi dia seorang sampai kepada Imam Syatibi. Maksudnya daripada Nabi SAW. Kalau kita boleh sini pada Nabi, ini sahabat, kemudian ni tabi'in, dia ambil seorang aja, seorang sampailah Imam Syatibi ni. Itu dikatakan qiraat 10 yang kecil. Kalau 10 yang besar ni beza dia macam mana? Kalau sini kita katakan Nabi SAW, kemudian dia pergi kepada sahabat, dia pergi kepada tabi'in, lepas tu dia bersusun, pecah 2-3 jalan salur. Daripada sahabat ni pun dia ambil sahabat yang lain punya wajah bacaan, dia punya jalur ni tu banyak. Sini dia pecah lagi, sampailah kepada Imam Ibnul Jazari yang meninggal 833 Hijrah. Tu. Kalau Imam Syatibi ni dia meninggal 590 Hijrah. So beza dia qiraat 10 yang besar dan kecil ni adalah dari sudut sanad dia tu. Jadi apabila banyak dia punya riwayat dia, kalau kita tengok banyak ni 1, 2, 3, yang ni mungkin sampai 4, yang sini mungkin ada sampai 5 riwayat yang dia bawa. Jadi menyebabkan wajah bacaan itu banyak. Contoh yang paling mudah untuk tuan-tuan ingat ialah contohnya kita biasa baca, kalau tajwid kita biasa baca mat jaiz munfasil kan. Kalau mat jaiz munfasil, kalau Hafs yang dekat sini kita baca sini, kalau Hafs kat sini yang tarik 10 yang kecil ni, mat jaiz munfasil dia kita akan baca dengan 4 harkat ataupun 5 harkat. Ya ayyuhallazina amanu kan, ya ayyuhallazina amanu, ya tu mat jaiz munfasil tu dibaca dengan 4 harkat ataupun 5 harkat sahaja. Dia ada 2 je, 2 wajah, 4 harkat, 5 harkat. Tetapi kalau dekat Thaibah ni mat jaiz munfasil juga, dia boleh baca dengan 3 harkat, 4 harkat, dia mula dengan 2 harkat, 2 harkat, 3 harkat, 4 harkat dan juga 5 harkat. Mat jaiz munfasil. Kita boleh baca kan, ya ayyuhallazina amanu 2. Kalau 3, ya ayyuhallazina amanu. Kalau 4, ya ayyuhallazina amanu. Kalau 5, ya ayyuhallazina. Dia tak ada 6 harakat. Mat jaiz munfasil. Itu bezalah, senang. Tuan-tuan nak ambil contoh, kalau nak kenal, kalau dikatakan qiraat yang kecil tu, Tariq Syatibi tu dia ada 4 dengan 5 harakat saja mat jaiz munfasil. Bagi bacaan kita lah Hafs. Kalau 10 yang besar tu, dia ada sampai 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat. Sebab apa banyak? Sebab jalur periwayatan dia tu dah banyak jalur yang dibawa. Dan pengajian kita di masjid ni kita dah baca semua surah Al-Fatihah, bermula daripada 10 yang kecil ni, 10 yang besar ni kita dah baca habis dah surah Al-Fatihah. Lama dah kita sini, dah lebih 2 tahun, dekat 3 tahun dah. Kemudian kita dah belajar yang disebut sebagai syazah, qiraat yang syazah, wajah-wajah yang syazah kita dah belajar bentuk-bentuk dia kan. Okey, baru kita pergi kepada slide balik. Kemudian kita membicarakan habis bab syazah tu, kita membicarakan tentang huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah, tentang wakaf dia, jenis-jenis wakaf, tempat-tempat yang boleh wakaf, tempat-tempat yang tidak boleh wakaf. Dan kita berakhir pada 3 bulan 2 ni kita ambil kategori wakaf. Yang ni itu kita ambil pengajian ni adalah prinsip wakaf dan tidak. Hari ni so kita masuk kepada kategori wakaf. Okay. So kalau tuan-tuan tengok dalam Quran ini, ilmu wakaf dan ibtidak ni, ilmu kita nak berhenti kemudian nak sambung balik ni, dia ni ada mazhab-mazhab dia juga. Bukan orang kata macam senang-senang gitu je. Tak. Setiap satu disiplin
disiplin ilmu tu dia ada mazhab-mazhab dia. Bagaimana kita belajar fiqh, kita ni mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki kan, Hanafi, ada 4 mazhab besar, ada mazhab yang kecil, Daud Zahiri dan sebagainya. Dalam ilmu nak wakaf ibtidak ni pun dia ada mazhab-mazhab dia juga. Cuma kita berpeluang belajar ataupun kita tak berpeluang belajar. Jadi malam ni kita tengok sikit. Jadi banyak pandangan-pandangan yang membahaskan. Jadi kita ni nak ikut mazhab mana dari sudut wakaf dan ibtidak. Kalau fiqh kita mazhab Syafi'i kan, wakaf dengan ibtidak ni kita nak ikut mazhab mana. Dia ada kekira dia tu bagaimana. Okey, yang itu kita dah bicarakan sikit. Yang ni kita tengok kategori wakaf. Ini kategori wakaf yang biasa ya. Ini kategori wakaf. Kategori wakaf ni pun dia ada banyak kategori-kategori yang dibuat. Tapi ini maksudnya yang masyhur, di antara yang paling masyhur. Ini yang diketengahkan oleh Makki Nas dalam kitabnya Nihayah Al-Qaul Al-Mufid, membahagikan wakaf kepada empat bahagian. Biasanya kalau orang nak belajar wakaf ibtidak, dia akan belajar empat bahagian ni. Bila kita belajar ngaji kan, belajar tajwid, kita akan belajar apa? Wakaf dan juga ibtidak, bagaimana cara wakaf. Maka dia akan kategorikan wakaf ini kepada empat bahagian. Apa dia? Yang pertama disebut sebagai al-ikhtiyari. Jenis wakaf itu ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya pilihan. Apa takrif dia? Wakaf yang dipilih. So keyword dia kat sini dipilih. Maksudnya bila tuan-tuan ngaji, bila kita ngaji baca kan, memang kita pilih untuk berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Him tu kenapa kita tak sambung? Kita yang pilih untuk berhenti. Itu kita yang pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita boleh sambung, tapi kita pilih, kan? Kita pilih untuk berhenti. Itu wakaf yang dipilih oleh pembaca tanpa sebab tertentu. Dia tak ada sebab, memang dia pilih sendiri. Terbahagi kepada empat bahagian. Yang jenis ikhtiari ni dalam dia lah, kategori yang pertama ni, dalam ikhtiari tu dia ada 4. Ada yang disebut sebagai tam, wakaf tam. Ada yang disebut sebagai wakaf kafi. Yang kedua, ada yang ketiga wakaf hasan, dan ada yang keempat wakaf qabih. Apa dia maksud satu-satu ni? Lepas ni kita akan pergi pada slide seterusnya. Tam maksudnya bila kita berhenti tu dia sempurna wakaf dia. Wakaf yang paling baik ialah wakaf tam. Tam maksudnya kita sama ada kita berhenti dekat ujung ayat, ada tanda bulat wakaf itu situ, ataupun kita di tengah-tengah ayat, dia ada pula simbol-simbol. Nanti kita akan pergi pada simbol. Itu ada kategori dia. Maksudnya kategori tam ni maksudnya yang paling sempurna. Maksud ayat dia sempurna, dia tak berkait. Itu yang pertama. Kalau kafi ni yang mencukupi, dia level bawah sempurna. Kafi ni mencukupi lah. Mencukupi maksudnya makna boleh difahami dengan baik, tak bertukar. Kemudian kalau yang ketiga disebut sebagai wakaf hasan. Wakaf hasan ni apa? Hasan ni wakaf yang baik. Wakaf yang baik ni dia dah ada makna bergantung kepada makna selepasnya dengan sebelumnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah wakaf qabih, disebut sini tadi. Jenis wakaf qabih. Qabih ni wakaf apa? Qabih ni maksud buruk. Kalau dulu punya Quran, tuan-tuan tengok dia ada lam alif tu. Ada lam alif kan? Lam alif pada mushaf Madinah atau mushaf kita yang Malaysia ni, dia ada lam alif. Lam alif tu maksudnya wakaf qabih. Tak cantik untuk berhenti kat tu. Tapi yang terkini, yang terbaru, semua Quran yang cetakan yang baru, bukan yang lama. Maksudnya cetakan yang baru dia dah tak ada dalam alif ni. Dia kalau kita kat Malaysia ni, Quran kita ni kiblat dia kepada Mujamma' Malifhat, Quran yang dekat Mekah, Madinah punya tu, yang dicetak sana, kita memang follow kaedah penulisan
tulisan dia, tanda-tanda kita follow Madinah punya. Madinah punya dia ada cetakan pertama, dia ada cetakan yang kedua kan, ada cetakan yang ketiga. Kalau yang awal dulu pada masa Madinah tu dia ada sebanyak lebih kurang 64 tempat lam alif tu satu Quran. Start daripada Fatihah sampai Nas tu ada 64 tempat lam alif ni. Kalau tuan-tuan kira lah, saya sebab memang mengajar bahagian-bahagian ni ada yang kira ada 64 tempat. Itu kalau mushaf yang di Mujamma' Malifat di Madinah. Ada mushaf yang di Syria punya. Syria pula dia ada style dia, Damsyik, orang Damsyik pula. Sebab nak meletakkan tanda lam alif tu, dia berdasarkan kepada kefahaman ulama' tu. Kalau ulama' tu dia baca, dia kata sini maksud tergantung bagi dia ataupun tim kabinet dia yang menulis Quran itu bagi orang Syria, maka dia akan letak lam alif. Mamnu'ul wuquf dia dalam alif tu. Kalau di Indonesia dia ada mushaf standard, dia panggil mushaf standard Indonesia. Dia ada pula kaedah nak letak lam alif tu macam mana, tempat ni begini. Kadang-kadang atas tanda wakaf. Kalau tuan-tuan tengoklah, kita ni banyak cetakan Quran kat Malaysia ni, banyak cetakan daripada Syria, daripada Bombay, Indonesia, daripada Madinah, daripada Mesir, banyak syarikat. Dalam Malaysia ni pun banyak syarikat. Luar negara tu lagi lah banyak kan. Jadi kalau kita tengok ada dekat tanda wakaf tu, contohnya nombor 1 ni tanda wakaf ayat, atas tu dia letak lam alif. So kaedah tu berbeza-beza. So kita nak baca tu kita kena faham. Jadi wakaf qabih kalau tengok yang Madinah punya dulu punya cetakan pertama kedua dia ada 64 tempat lam alif dia. Tapi cetakan dia yang ketiga dan yang terkini tak ada dah. 64 tempat ni semua dia dah buang. Sebab apa? Sebab ulama-ulama ni dia bincang. Mula dia bincang letak dulu ulama dulu, mungkin orang lama-lama dulu dia letak lam alif ini sesuai supaya orang jangan tersalah bentuk. Contohnya innallaha faqirun wa nahnu aghnia, kata kan. Sepatutnya dia kena sambung innallaha faqir, sungguhnya Allah Taala itu miskin. Dia berhenti kat situ kan. Ada tempat yang fawailul lil musallin kan, letak lam alif itu dulu punya pendapat ulama. Sebab tanda ni merupakan ijtihad para ulama. Dia bukan yang sifatnya tauqifi. Sebelum ni kita dah belajar qiraat. Qiraat ni mutawatir maksudnya kita tak boleh petikai kan. Tapi tanda wakaf ibtida, yang ni kita kata tanda lah ni, lam alif kan. Tanda ni merupakan ijtihad para ulama. Ulama berijtihad. Ulama ni kata aku nak letak sini lam alif berdasarkan aku faham begini. Siapa boleh halang? Tak boleh. Orang ulama ni pula dia buat Quran dia kata aku rasa berdasarkan faham aku kat sini kena letak lam alif supaya orang ikut suka dia lah dengan dia punya tim dia kan. Maka kalau di Madinah tu dulu dia letak, tapi akhir-akhir ni cetakan ketiga tak ada, dia buang semua 64 tempat. Kalau tuan-tuan buka Quran yang ada lam alif lagi tu, itu maksudnya Quran cetakan lama. Kalau cetakan yang baru semua dibuang dah. Sebab apa dibuang? Di antaranya dia mengelirukan orang. Jadi macam lam alif ni orang nampak macam bila berhenti jadi macam haram. Dia tak sampai panggil haram, dia wakaf, disebut wakaf qabih. Kalau dekat ta'rif tu dia tulis mamnu'ul wuquf, dilarang untuk berhenti. Ta'rif lam alif tu pun berbeza antara ulama negara ini kata gini, negara ini kata ini, negara ini kata ini kan. Berbeza, menyebabkan kita orang awam bila baca kita pula keliru. Kan tengok Quran ni, yang ni macam boleh, yang ni kata tak boleh ni. Itu akhirnya Mujamma' Malifat dibuang semua lam alif tu. Dan kita dekat Malaysia, kita kat Malaysia lah. Kat Malaysia ni kita ada Quran kita sendiri. Satu memang kita ambil kiblat yang pada Madinah punya, dan Malaysia ni kita di bawah KDN, kita memang ada Quran kita sendiri, kita keluarkan sendiri di bawah KDN, dan Quran kita memang tak ada dah lam alif tu. Kita ambil cetakan yang terkini. Yang lama-lama kita tak pakai dah, kita pakai yang terkini. Bukan tak boleh baca yang lama tu, boleh ya kan. Cuma tak nak kekeliruan, kita ambil yang latest. Dia yang terkini tak ada dalam lam alif tu. Dan dah diletak dah tempat wakaf ibtidak tu dengan jalan. Okey, itu disebut nama sebagai wakaf kategori pertama ikhtiyari. Ikhtiyari tu apa? Wakaf yang dipilih oleh pembaca.
Kita sampai baca kita pilih nak berhenti. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, berhenti tu. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu, contoh kan. Memang kita berhenti untuk pilih, kita yang sendiri pilih. Maka yang kita pilih itu terbagi kepada 4 kategori. Ada nama dia tam, sempurna jenisnya, ataupun wakafi, ataupun yang mencukupi, ataupun yang baik, ataupun boleh jadi wakaf itu adalah wakaf yang qabih. Okey, itu kategori yang pertama. Yang kategori yang kedua ialah disebut sebagai ittirari. Ni ittirari. Ittirari ni ialah wakaf kerana apa? Kecemasan, emergency. Kalau tuan-tuan pergi belah-belah pergi buat umrah dengan Arab ni, biasa tengoklah tulis dekat pintu tu ittirari, pintu kecemasan. Ittirar ni maksudnya cemas. Baca Quran ni pun ada waktu ketika dia boleh jadi cemas. Wakaf kerana berlaku kecemasan. Contoh dia macam mana? Kehabisan nafas. Kita tengah-tengah baca, nafas tu tak sampai, ayat tu panjang kan. Jadi kita berhenti tu kerana tu terpaksa cemas. Jadi cemas tu jenis wakaf dia nama ittirar. Kalau atas tadi dipilih, kita masih selesa, kita sendiri nak berhenti. Yang nombor 2 ni kerana emergency. Emergency kita pun terhenti. Bila terhenti dalam keadaan kecemasan ni, bukan disengajakan, kita cemas kan. Contohnya kita baca ayat yang ke-7 lah surah Al-Fatihah tu. Biasa nafas memang cukup kan. Siratal ladzina an'am, biasa nafas kita okey. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasa macam tu kan. Tapi cemas tiba-tiba boleh berlaku kecemasan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Maghdub dia berhenti tu kan. Jadi maghdub tu kita berhenti tu, dia tak boleh berhenti situ. Tak boleh berhenti. Tapi kita berhenti sebab apa? Nafas tiba-tiba habis. Kita pun ghairil maghdub kan. Bunyi pun dah habis nafas. Maka situ dinamakan kita berhenti kat situ. Berhenti itu adalah berhenti dalam keadaan kecemasan, bukan kita sengaja kan. Mungkin maknanya tergantung, tak sempurna apa je, dia tidak menjadi kesalahan sebab dia cemas, bukan disengajakan. Okey. Maka kita ulanglah balik. Siratal ladzina an'amta alaihim, relax. Okey. Situ wakaf hasan. Baru ambil ghairil, mungkin hari tu nafas kita makan banyak kan. Kena lemang banyak, ketupat banyak, nafas pun kurang dah tak boleh. Biasa boleh satu nafas, tak boleh, kena potong 2. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan, baru selesai. Boleh. Itu dinamakan sebagai wakaf ittirari. Ni kita faham ni kategori dia dulu. Ittirar jadi cemas. Tak kisahlah tempat-tempat mana yang kita berhenti dalam keadaan dia nafas terputus, ataupun kita bersin, baca-baca berhenti, kita baca innal ladzi, contohnya siratal ladzi acum, berhenti dekat al-ladzi kan. Siratal ladzina an'am acum, kata berhenti kat an'am tu kan. So itu terbersin kat situ. Maka kita terberhenti kat situ adalah ittirari, kecemasan. Maka kita perlu ulang balik, kita sempurnakan bacaan. Kita boleh ulang balik, tak ada masalah. Sebab itu berhenti jenis emergency. Benda emergency ni dia apa-apa kita kalau emergency ni dia memang dimaafkan, bukan kita sengajakan. Okey, kalau yang tadi dipilih, itu memang kehendak kita. Okey, itu yang kedua. Tak kisahlah mana-mana. Mungkin kecemasan itu tempatnya boleh kena salah ke, tak tepat ke, tengok pada kesesuaian, kita nak ulang balik. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga disebutkan sebagai wakaf intizari. Wakaf intizari. Intizari maksud dia apa? Wakaf semasa membaca jamak qiraat. Ni tuan-tuan tak biasa dengar lah. Bagi orang yang belajar, kita ni belajar ilmu qiraat, ilmu qiraat ini boleh dibaca satu, nama dia ifrad. Ifrad maksudnya dia baca dengan satu-satu. Ifrad ada satu istilah di ifrad yang kita belajar sebelum ni. Saya ajar dekat masjid ni bacaan ifrad. Kita baca qalun al-Fatihah bismillah sampai waladdallin, satu.
kemudian dia baca yang kedua, lepas qulun baca warsh, bismillah sampai waladdallin, satu bentuk bacaan. Yang itu nama dia bacaan ifrad. Ni yang wakaf jenis intizari ni, yang ketiga ni ialah wakaf untuk orang belajar ilmu qiraat. Dia ada jenis wakaf dia. Wakaf ifrad satu dibaca. Kemudian yang jenis intizar ni adalah semasa membaca jamak qiraat. Jamak ni macam mana? Jamak ni maksudnya dibaca contohnya pada ayat Maliki Yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Senang nampak ayat yang ketujuh tu. Bila baca jamak ni, dia berhenti. Ini kategori wakaf, maksudnya dia berhenti disebabkan bacaan jamak. Itu wakaf intizar. Intizar tu menanti, tunggu. Intizar berhenti disebabkan dia nak menyempurnakan wajah-wajah bacaan yang lain. Macam saya kata tadi, baca ifrad, baca seorang. Bila baca jamak ni, maksudnya satu ayat tu, saya sebut tadi berapa orang imam? 10 orang imam. Qiraat 10 kecil ke 10 besar, 10 imam. Jadi bila dia gunakan waqaf intizari dalam satu ayat tu, dia sekali baca, dia nak baca 10 imam sekali. Tu nama dia baca jamak. Dia nak cover semua imam sekali sebab nak singkatkan baca. Kalau dia baca ifrad, masa tu lebih panjang. Bila dia baca jamak, dia baca satu. Baca jamak tu satu ayat tu dia baca semua imam, dia cover sekali. Contohnya dia baca dengan siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti kan, siratal ladzina an'amta alaihim, diulang balik, alaihim tu diulang balik, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, boleh wajah yang kedua, ataupun siratal ladzina an'amta alaihim yang pertama, diulang kali dua, siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu dia ambil lagi beberapa kali, diulang, kemudian baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ataupun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim, diulang beberapa kali. Jadi untuk apa dia kata tu? Menyempurnakan wajah-wajah qiraat. Ni bagi yang belajar ilmu qiraat jenis baca jamak. Dia baca tu nak ambil semua wajah sekali jalan. Dia ulang-ulang. Maksudnya dia baca sekali mungkin 3 orang imam. Dia ulang kali kedua ayat yang sama tu, lagi 4 orang imam. Dia ulang kali ketiga lagi 4 orang imam. Jadi 3 kali ulang, maksudnya dah 10 imam qiraat. Itu nama dia bacaan jamak. Okey, itu jenis al-intizari. Jenis bacaan, tujuan dia menyempurnakan wajah-wajah qiraat. Kategori yang ketiga. Kemudian yang keempat ni kategori wakaf, nama dia al-ikhtibari. Ikhtibari ni apa dia? Ikhtibar maksudnya exam, periksa. Jadi apa? Wakaf untuk menguji. Dia boleh wakaf untuk menguji atau menerangkan kaedah mausul. Mausul ni maksudnya sambung kalimah ataupun maktub. Dia ada kalimah, kalau kita ni belajar ilmu tajwid ni ada kalimah macam innama kan. Innama macam contohnya innama nama kan, macam tu. Jadi bila berhenti kat sini sampai perkataan innama tu, tok guru tu dia berhenti. Dia kata berhenti sebab apa? Dia nak ajar anak murid dia. Innama ni ada dua bentuk. Ada innama gini, ada juga tempat tak bersanya, dia berpisah. Itu dikatakan mausul ataupun maktub. Jadi ikhtibar ni untuk menerang kaedah tertentu. Tok guru tu dia baca, dia berhenti dekat perkataan tertentu, ataupun dikatakan yang pertama ni dia untuk menguji. So ni ada 2 poin dekat sini. Kalau menguji, contohnya dia suruh seorang-seorang anak murid bila dia exam, budak-budak ni yang baca Quran ni nak test dia punya bacaan. Dia baca innal ladzi
ladzina kafaru, dia berhenti situ, dia suruh ulang. Baca beberapa tempat je tok guru dia kata berhenti, baca berhenti, so baca berhenti, sambung ni innal ladzina kafaru sawa, dia tak nak sawa, ambil innal ladzina kafaru apa pula, kan? Contohnya wa yaquluna mata hadzal fathu, dia kata kan wa yaquluna mata hadzal fathu, tak nak, ambil yang lain tok guru kata wa yaquluna mata hadzal wa'du, ada fathu ada wa'du. Jadi wakaf itu berhenti itu untuk menguji. Seorang guru dia menguji anak-anak murid dia, tak nak yang diulang. Sebab kadang-kadang ayat tu dia ada ayat yang sama-sama. Kalau orang hafal Quran lah, ada ayat yang sama-sama, jadi dia baca tu tak nak yang ni, baca ni. Wa yaquluna mata hadzal wa'du, apa surah Yasin ke atau surah apa ni, surah Al-Mulk ke, wa yaquluna mata hadzal fathu, ini dekat surah mana pula. Jadi suruh berhenti, ulang, maka itu dikategorikan sebagai waqaf ikhtibari. Ikhtibar maksudnya apa? Periksa lah, menerang, menguji anak-anak murid dia. Okey, jadi biasa yang kita ngaji Quran, kita guna wakaf mana? Standard kita akan guna yang pertama ni, iaitu wakaf al-ikhtiyari. Yang kedua ni, ini kes-kes emergency berlaku juga, kita buat ya. Alright, kita terus kepada slide seterusnya. Okey. Menurut Imam Abu Amr Ad-Dani dan juga Imam Ibnu Jazari, ni imam-imam besar lah ni dalam bidang wakaf dan ibtida', dia membahaskan wakaf ikhtiyari. Baru kita masuk yang tadi, yang biasa kita baca, wakaf yang biasa kita baca, dia ada 4 kategori pula. Tadi yang pertama tadi, ini wakaf ikhtiyari, kategori wakaf. Dalam ikhtiyari ni dia ada 4 yang biasa. Apa dia? Kita dah sebut tadi, ada sebut nama dia wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan juga wakaf qabih. Ni yang biasa berlaku pada ayat-ayat Quran. Apa dia wakaf tam? Wakaf tam ni bagaimana? Wakaf pada kalimah yang sempurna. Tengok ya, wakaf pada kalimah, ini dia kalimah yang sempurna, yang tidak mempunyai hubungan dengan selepasnya, sama ada dari sudut makna dan juga tata bahasa. Dia 2 poin ni, dari sudut makna dia dan juga dari sudut tata bahasa, nahu, grammar dia. So bila kita dinamakan wakaf tam tu, wakaf paling sempurna tu, bagaimana kita berhenti dekat satu-satu kalimah itu, kalimah yang sempurna dari sudut makna dia dan juga tata bahasa dia. Bila kita berhenti tu, belakang tu dengan depan tu dia tak berkait dah. Dia tak berkait. Dia tak ada kaitan. Contoh dalam surah Al-Fatihah, saya dah sebut dah sebelum ni. Dia katakan Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin tu, itu baru dia tam dekat situ. Itu kategori wakaf. Kategori wakaf tu. Maksudnya itu yang ulama dia bahagikan surah Fatihah ni ada 3 wakaf besar. Dia kata alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu wakaf tam. Sebab apa? Start daripada bismillah sampai maliki yaumiddin tu dia berkait. Makna dia berkait. Makna dia berkait. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman-Rahim, pengasih penyayang, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu tu dia dah cerita lain. Kepada engkau kami sembah. Tu dikatakan Malik Yaumiddin tu wakaf tam dekat situ. Kayak itu. Jenis yang dia ni dari sudut makna dan juga tata bahasa dia memang dah settle dah. Maksudnya kalau tuan-tuan nak berhenti, contohnya bila kita ngaji baca 1 muka ke 2 muka, ataupun kita nak baca 5-6 baris ke kan, jadi pastikan kita berhenti dekat wakaf tam. Satu wakaf maksudnya berhenti, betul kita nak sambung balik. Kalau kita nak berhenti nak sadaqallahul azim, senang bahasa Melayu ni cakap nak sadaqallahul azim. Jadi kita berhenti tempat
Wakaf tam. Kita kena kenal. Ini nama dia. Lepas ni kita tengok simbol dia pula. Jadi kita berhenti kat wakaf tam. Kalau habis surah tu selesailah. Waladhdallin memang selesailah. Itu sempurna. Kalau kita nak sambung-sambung, cari wakaf yang namanya wakaf tam, itu yang terbaik. Okey. Itu yang pertama, wakaf tam. Kemudian yang kedua disebut sebagai wakaf kafi. Kafi ni apa dia? Wakaf pada kalimah yang sempurna dan mempunyai hubungan makna dengan selepasnya, tetapi tidak ada hubungan dari sudut tata bahasa. Kan? Dia beza. Tadi dia kata makna, kalau wakaf tam ni makna dan juga tata bahasa ni dia terputus terus. Makna ayat tu, kemudian dari sudut grammar dia pun sempurna, tak ada kaitan. Kita berhenti yang selepas dan juga sebelum tak ada kaitan. Wakaf tam. Tapi apabila dikatakan wakaf kafi ni sempurna dan mempunyai hubungan kalimah yang sempurna, kita berhenti kat situ. Dia mempunyai hubungan makna dengan selepas dia. Dari sudut makna dia dikait dengan selepas dia. Kalau kafi dia tak ada kait dah. Kalau tam ni dia ada makna, dia ada hubungan dengan selepasnya, tetapi tidak ada hubungan dari sudut tata bahasa. Tata bahasa hanya yang terputus adalah tata bahasa. Kalau yang atas ni tadi makna dan tata bahasa dua-dua terputus. Kalau yang bawah ni hanya terputus dari sudut tata bahasa, grammar je terputus, tetapi dari sudut makna dia ada berkait lagi. Maka itu disebut sebagai wakaf kafi. Kaf tu mencukupi. Kaf cukup. Kan? Kalau tam maksud dia sempurna. Tam tu sempurna. Kalau kaf ni mencukupi. Mencukupi maksud dia masih ada makna terkait dengan selepasnya. Okey, kemudian yang ketiga disebut sebagai wakaf hasan. Wakaf hasan. Hasan ni maksud dia baik. Wakaf pada kalimah juga kita berhenti yang mempunyai hubungan dengan mempunyai hubungan dengan selepasnya, sama ada dari sudut makna dan juga tata bahasa. Dua-dua ni makna pun berkait, tata bahasa pun berkait. Kan? Wakaf hasan, makna dia pun lepas ni berkait dengan sebelum dia, tata bahasa pun dia masih sangkut, grammar. Contoh dia siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Yang pertama tu nama dia wakaf hasan, makna dia masih lepas tu dia bergantung lagi, grammar dia pun dia masih ada ikut lagi lepas tu. Dia ada sambung alaihim, lepas tu dia ada alaihim lagi azan dia. Ulang ya, ada 2 minit ni. Jadi makna dia kalau wakaf hasan ni dia terkait. Jadi paling baik ialah wakaf tam, makna dan juga tata bahasa selesai, tak ada berkait. Kafi tata bahasa je yang selesai, makna berkait. Kalau hasan ni makna dan juga tata bahasa dia masih berkait lagi. Tapi adakah kita tak boleh berhenti? Boleh. Jenis wakaf ni boleh. Jenis pertama tam, kafi dan juga hasan ni kita boleh berhenti. Boleh berhenti. Dia tidak menjadi kesalahan. Cuma yang keempat ni wakaf yang qabih. Wakaf yang qabih apa? Wakaf yang pada kalimah yang tidak sempurna. Yang tadi semua dikatakan ini mempunyai hubungan sempurna. Kalau wakaf qabih ni tidak sempurna dan tidak memberi makna yang sahih, yang betul, kerana hubungan yang kuat dengan selepasnya dari sudut makna dan juga tata bahasa. Dia ada kaitan yang kuat. Kalimah yang tak sempurna, satu kita berhenti pada kalimah yang tak sempurna, tidak memberi makna. Maksudnya innal lazi kan, al-lazi tu kalau kita berhenti jadi wakaf qabih. Sebelum ni saya dah sebutkan ada 13 tempat yang dikatakan pada surah Al-Fatihah tu sebagai wakaf qabih kan, disebutkan innal lazi kan, gitu. Jadi al-lazi apa dia? Sesungguhnya orang-orang kan, tu dikatakan qabih kan, makna
tidak memberi makna yang sahih, tak jelas. Kerana hubungan yang kuat dengan selepasnya dari sudut makna dan juga tata bahasa. Tata bahasa pun disangkut, grammar, makna pun disangkut, ya. Okey, kita pergi laluan untuk azan. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Okey. Sekarang ni apa hari ni yang kita dapat faham? Pertama, ada kategori itu, ada nama dia ikhtiari, itirari, intizari, ikhtibari. Itu yang pertama. Kategori wakaf. Kategori wakaf. Kategori dia. Kemudian yang biasa kita baca dia masuk dalam 4 ni. Sama ada wakaf tu tam ke, kafi ke, hasan ke, qabih ke. Bila kita nak baca, kita berhenti dekat yang mana. Itu jenis kategori dia. Okey. Kemudian baru dia pergi kepada yang ni. Ini rumus pula, kan. Dia beza. Satu jenis-jenis kategori tadi, kemudian dia masuk kepada rumus pula. Saya bagi tunjuk yang ni dulu. Rumus wakaf dalam mushaf Madinah, kan. Rumus pula. Dia sebab disiplin ilmu wakaf ibtidak ni, dia satu disiplin bukannya kecil. Dia ada kerangka, dia ada susu galuh dia, kan. Satu ulama-ulama bincang ni wakaf berapa kat sini. Ni wakaf apa, sempurna ke, tak sempurna ke, ini berkait ke tak berkait. Itu masuk kategori-kategori, kan. Jenisnya kafi, ini hasan, ni tak baik, berhenti, ni habis. Itu ulama bincang sudut tu, satu sudut. Sekarang ni nak bincang pula, sekarang ni nak letak tanda. Apa tanda rumus?
nak letak apa dia, nak tak letak tanda apa, tulisan apa kita nak letak situ supaya orang tahu. Ini bahagian dia. Maka dia pergi kepada rumus. Rumus ni dia berkait dengan kategori tadi. Kategori tadi dia ada 4, kemudian ada 4 jenis, tam, kafi, hasan, qabih, kan. Sekarang ni dalam 4 tu dia akan duduk dalam beberapa jenis rumus ini. Yang pertama, ini kalau kita tengok dia banyak mazhab. Sebenarnya tuan-tuan, kalau macam kita belajar fiqh banyak mazhab, wakaf ni pun dia banyak mazhab dia. Rumus tanda ni pun banyak. Sebab kita tengok kat Malaysia ada setengah mazhab dia letak huruf sod, sod daripada Fatihah sampai surah An-Nas tu huruf sod aja, dia tak ada huruf lain. Itu kalau mazhab jenis sebelah Turki sana kita akan jumpa lah. Kalau tuan-tuan pergi negeri Arab-Arab ni jenis huruf sod aja, semua tempat 4-5 perkataan dia tak sod ada. Itu kita cerita kemudian. Ini yang standard yang biasa kita. Yang pertama disebut kat sini huruf mim, kategori huruf mim. Ini dalam mazhab Madinah. Biasa kita guna yang ni lah. Kebanyakan negara dia ambil pandangan yang ni. Takrif dia kalau mim ni apa? Tanda waqaf lazim. Waqaf lazim. Jika menyambung bacaan menjadikan makna tidak dikehendaki dalam ayat. Maksudnya bila kita berhenti, dia tak banyak ni. Kalau tuan-tuan buka mushaf kita biasa kita ngaji ni, tak banyak tempat di huruf mim ni, waqaf lazim. Nanti lepas ni kita akan tengok ayat tempat-tempat dia. Tapi memang tak banyak. Tapi kalau huruf mim ni kalau kita sambung bacaan, makna tu dia jadi macam dia tidak dikehendaki dalam ayat. Makna tu macam dah sempurna, kita berhenti tu yang terbaik. Tapi bila kita sambung tu, makna tu dia akan jadi lari sikit disebabkan kita sambung. Itu sebagai awal lazim. Okey. Yang kedua, ini biasa kita tengok, ini banyak. Mim tak banyak. Ni qaf lam ya. Qaf lam ya ni dia singkatan kepada waqaf. Wow. Dah lari saya punya setting pen ni dah lari. Waqaf aula. Melayu senang. Waqaf. Lagi dah tulisan ni. Waqaf aula. Mata dia dah lagi ni. Okey. Kalau qaf lam ya ni dia ada 2 huruf qaf. Qaf dengan huruf lam, kan? Qaf lam, kan? Qaf tu waqaf, lam tu aula. Disebut sebagai qili. Qaf lam ya. Qaf lam ya tu qili. Biasa orang sebut singkatan lah. Qili, kan? Qili waqaf aula, daripada huruf qaf lam dia kata waqaf aula. Jadi tanda kepada waqaf lebih baik, dari meneruskan bacaan. Ini banyak kita tengok dalam mazhab Madinah. Dia tengok qili waqaf aula banyak. Apa ni kita akan tengok ayat dia. Tengok atas tu qaf lam ya waqaf aula. Jadi kalau tuan-tuan bila jumpa tempat macam ni, kita nak berhenti, boleh berhenti. Sebab waqaf itu lebih baik daripada kita meneruskan bacaan. Kadang ayat yang panjang-panjang, kan, dia ada qili, qaf lam ya. Ini sebut sebagai qili, sebutan dia qili, kan, bukan qala, kan. Waqaf jenis apa? Kategori apa? Kategori qili, waqaf aula. Berhenti itu lebih baik, panjang ni huraian, saya rasa kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah kuliah akan datang ni kita akan tegang lagi detail bahagian ini, dan kita akan bawakan contoh-contoh dia supaya kita lebih jelas. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.